Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Ati. So, untuk video kali ni, Cikgu nak sambung pula dengan bab 8 iaitu locus. Locus dalam 2 dimensi. So, hari ni kita nak buat 8.1. Okey, 8.11. Standard pembelajaran mengenal locus dalam situasi sebenar dan seterusnya menerangkan maksud locus. Jom kita tengok. Okey, apa yang kamu faham tentang locus? Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, so ini adalah kalau kamu tengok dia sedang ada seorang lelaki sedang mengayuh basikal. So roda dia sedang berpusing. Kalau kita close up roda ni, okey, dan cikgu letakkan satu titik pada dia, so roda ni akan berpusing. Kita nampak ada satu bentuk yang terhasil daripada titik yang berpusing ni lah. Betul tak? Okey, so bentuk yang dihasilkan adalah bentuk bulatan. Okey, itu kalau dia mengayuh basikal lah. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kenal ke tak siapa ni? Ni, okey. Bola sedang ditendang. Okey, kalau tak salah cikgu ni adalah pemain JDT kan, goalkeeper. Kalau bola ditendang, kamu tengok dia membentuk satu lengkung. Okey. So, bentuk yang dihasilkan adalah bentuk lengkung. Okey. Next, okey, ni gambar apa? Gambar roket. So kalau kamu tengok dekat sini roket ni dia baru dilancarkan lah. Dia belum ke udara dengan tinggi lagi. Okay, dia baru dilancarkan daripada bawah tu. Kalau kita ikutkan dia adalah dia membentuk satu garis lurus yang mencancang. Dia baru nak berlepas lah ni. Roket yang sedang berlepas. So ni di antara contoh-contoh lah. Di antara contoh-contoh yang melibatkan locus. Jadi apa sebenarnya locus ni? Okey, locus ni adalah satu surihan ataupun lintasan. Surihan ataupun lintasan satu set titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. So macam ni dia membentuk bulatan. Okey, yang ini dia membentuk lengkung. Yang ini pula dia membentuk roket ni pula masa dia nak berlepas tu dia membentuk satu dia punya perjalanan dia tu. Okey. Perjalanan dia ada satu set titik yang membentuk satu garis mencancang. Okey. So apakah syarat-syarat tertentu ni? Yang ni kita akan tengok pada next video nanti. Okey. So untuk video kali ni kita hanya nak tengok dulu apakah locus. Okey, macam mana kita terangkan maksud locus. Kemudian apakah locus dalam kehidupan keseharian kita. Ni salah satu contoh lah. Okey. Okey, kita tengok lagi contoh yang pertama. Okey, kita ada situasi A. Bola yang sedang dijaringkan. So kalau kamu tengok goal shooter kan, GS ni. Okey, dia baling bola, dia jaringkan bola. So dia membentuk satu surihan. Surihan ni lah yang kita panggil ataupun lintasan bola ni lah kita panggil sebagai locus. Dia membentuk satu lengkungan. Okey. Kemudian situasi B, buah durian jatuh ataupun gugur daripada pokok. Okey, so dia sebenarnya dia membentuk apa? Satu garis lurus yang mencancang. Dia jatuh daripada atas kan, dia jatuh ke bawah. So laluan dia tu, surihan dia tu, laluan dia tu lah. Laluan dia tu kita panggil dia locus. Okey. Kemudian situasi C, kapal terbang yang sedang mendarat. So kalau kita ambil daripada atas sini, okey, kita dapat lebih kurang macam ni lah dia punya surihan kan. Okey, satu lengkungan. Kalau kita ambil yang bawah ni saja, dia akan dapat satu garis yang mendatar lah. Okey, so kalau cikgu ambil daripada atas ni, dia membentuk satu lengkungan jugalah. Okey, ni kapal terbang yang sedang mendarat. Okey, so kita ada situasi yang keempat. Okey, hujung pengelap cermin kereta yang bergerak. Kamu perasan tak? Kamu selalu belek tak masa kereta kita buka Viper tu kan? Mak ayah kamu buka Viper tu. Okey, dia sebenarnya membentuk satu lengkok. Okey, so lintasan ni lah, lengkok ni lah kita panggil sebagai locus. Boleh nampak tak lagi apa itu locus? Okey, so bentuk locus 2 dimensi boleh dilihat dalam bentuk garis lurus, lengkok dan juga lengkung. Okey, kalau lengkok ni, beza lengkok dan lengkung ni, kalau lengkok ni dia boleh membentuk satu bulatan lah, dia ada pusat. Kalau lengkung ni dia melengkung je lah, garis yang melengkung. Dia bukan garis lurus tapi dia takkan membentuk satu bulatan lah. Okey, tu bezanya. Kita nak bezakan lengkung dan juga lengkok. Okey, cara mudah kita nak bezakan lah. Okey, kita tengok contoh yang kedua.
Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah. Terang dan lakarkan lokus bagi titik C. So, ni adalah kipas. Titik C yang dimasukkan tu berada di mana? Berada di sayap dia. Berada pada bilah dia. So, kalau kita tengok dia berpusing, dia membentuk satu bulatan. Okey, nampak tak? Dia membentuk satu bulatan. Jadi, penerangan dia apa? Lokus itu berbentuk bulatan. So, kita lakarlah bentuk bulatan. Kalau bulatan ni kita guna apa? Kita guna jangka lukis lah. Ataupun apa-apa sahaja yang berbentuk bulatan kamu suri. Okey, so ni adalah titik C. Tu cara nak jawab dia. Okey, contoh yang ketiga. Okey, yang tadi dia melibatkan 2 dimensi. Okey, yang ini dia melibatkan 3 dimensi. Kita tengok apa beza dia. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Sekeping papan berbentuk segi empat tepat PQRS. So, ni ada satu papan, ada satu tiang. Okey. Disambung, so papan ni disambung kepada tiang MN. Okey, dengan keadaan papan PQRS boleh digerakkan. Boleh bayang tak? Okey, jika sisi PQ, okey, ni nampak tak ni? Sisi PQ ni diputarkan 360 darjah. Dia pusing 360 darjah mengelilingi tiang MN. Apakah bentuk 3 dimensi yang akan terbentuk? Okey, so kita ada dekat sini tiang MN, kita ada satu papan. So QP ni hujung masa dia gerakkan mengelilingi tiang MN tu, dia tengok apa yang jadilah. Okey, so dekat sini kita ada PQ. So PQ ni akan bergerak. Dia tengok pada garis PQ ni. So dia bergerak. Okey, dia bergerak. Sebenarnya dia membentuk, kalau kamu tengok dia membentuk apa ni? Dia membentuk satu silinder. Bentuk yang dihasilkan apabila sisi PQ diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN ialah bentuk silinder tegak. Okey, so ini adalah penerangan dia dan ini adalah lakaran dia lah. Okey, tapi dia soalan ni dia tanya apakah bentuk 3 dimensi. Kita bagi tahu lah silinder tegak. Alright. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebatang tiang MN. Okey, so ada tiang MN dekat sini. Sekeping papan berbentuk semi bulatan PQR. Okey, disambung pada tiang itu dengan keadaan papan PQR itu boleh digerakkan. Jika papan PQR diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah bentuk 3 dimensi yang terbentuk? So, kalau kamu bayangkan satu semi bulatan ni dia bergerak, dia bergerak mengelilingi tiang tadi, MN tadi. Dapat bentuk apa? Kita boleh bayang dah kan? Dapat bentuk apa kan? Okey. Ni dia diputarkan. So, sebenarnya dia dapat bentuk sfera. Dia dapat bentuk 3D lah ni. Bentuk 3 dimensi yang terhasil adalah bentuk sfera. Okey. So, itu adalah contoh-contoh untuk 8.1.1. Kamu boleh cuba 8.1a muka surat 202. Okey, dia suruh terang dan lakarkan lokus bagi titik C pada setiap rajah yang berikut. So, kalau tengok dekat sini, C dekat sini kan. So, bola ni dia akan turun ke bawah. Jadi, sebenarnya lokus dia apa? Lokus dia apa? Satu garis lurus yang selari dengan papan. Papan ni lah. Okey. Kemudian kalau titik B ni dia membentuk apa ni? Nampak tak? Dia ada lengkung kat sini kan? Okey, dia membentuk, kamu lukislah. Okey. Kemudian kita ada C, dia main yo-yo. Dia lepaskan ke bawah. So dia membentuk apa? Garis apa? Okey. Dan D pun sama, mana laluan dia? Kamu kena bagi tahulah. Okey. Garis lurus yang condong ke, garis lurus yang menegak, garis lurus yang mendatar, lengkung ataupun lengkok. Okey, kemudian nombor 2, nyatakan dan lakarkan lokus bagi titik pada sebiji kelapa yang jatuh dari pokok. Yang ni macam pokok durian tadi itulah. Sebuah kereta yang bergerak di atas sebatang jalan raya yang lurus. So dapat apa? Okey, seekor katak yang sedang melompat. Okey, senang je ni. Okey, kamu cuba jawab. Okey, uji minda 8.1b. Yang ini macam yang kita buat contoh tadi lah. So, kamu boleh cuba. Kamu tengok dapat bentuk 3 dimensi apa. Alright? Okey, sampai di sini saja untuk video kali ini. Bagaimana kamu nak mengenal lokus dalam kehidupan seharian dan menyatakan maksud
locus. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Hai, sebelum close video, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan lonceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.